Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi rakyat Malaysia yang sedang bersama-sama dengan kami di Malaysia hari ini. Saya Anim Izzati. Saya Fariha On. Selamat berpuasa. Kita telah pun masuk 10 Ramadan. Sekejap je Anim Sekejap je. 10, lepas ni 15, tahu-tahu habis kan? Habis 29 Ramadan. Lah, okey. Dan diharapkan pastinya rutin kita harian ni kan, bila Ramadan ni kita berada dalam keadaan yang sihat. Itu pastinya itu yang penting. Itu sebenarnya rezeki paling utama. Kalau doalah rezeki yang paling utama, kesihatan kita. Betul, kesihatan tu sebenarnya kita boleh bekerja, mencari rezeki yang diberkati kan. InsyaAllah. Bulan-bulan puasa ni benda yang paling mencabar sekali sebab apa sekarang ni kita anak-anak dah mula bersekolah. Satu lagi keadaan cuaca. Ya Allah, memang kan? ujian kita sekarang ini bukan sahaja lapar, dahaga dan yang lain-lain, tetapi perubahan cuaca yang begitu ekstrim. Kalau dah panas terik tu, terik betul kan. Jadi masing-masing jagalah kesihatan. Siang pula tak boleh nak minum air dengan kadar yang cukup kan. Saya sampai sekarang masih lagi dehydrate. Masih lagi rasa kering je sebab memang malam berapa banyak sangat air yang kita boleh minum pun kan. Jadi waktu siang pun kita terpaksa menahanlah. Buka memang kalau boleh nak manis saja sekarang ni. Dia punya cara. Macam mana pun kita perbetulkan balik pemakanan kita. Apa pun kita harapkan yang terbaik untuk anda semua. Kongsikan bersama dengan kami. Boleh saksikan kami secara langsung di MHI TV3 Facebook. Macam biasa pagi ni. Baik, kita cakap pasal cuaca kan. Jadi ayuh kita tengok dulu bagaimana sebenarnya cuaca hari ini. Mana kita tengok ni? Ni. Mana? Okey. Okey, ini dia. Cuaca setakat ini kalau hingga 10 pagi nanti nampaknya kucing hujan, yang lain cerah. Lepas tu di Petaling Jaya semua cerah kecuali di Kuantan sehingga jam di tengah hujan lah ni kat sana. Yang lain tu semuanya cerah. Cuma di Kuala Terengganu pagi pukul 9, 10 pagi tadi hujan. Suara pun tersekat-sekat Ya, betul. Puasa ni jadi minta maaf lah ya. Betul. Minta air tadi tak boleh lain kan. Nak minum air, nak minta air pun sekarang tak boleh. Okey, ini adalah amaran ribut petir hanya di dua negeri, iaitu di Selangor, di kawasan Kuala Selangor. Kuala Selangor okey ke sekarang ni? Klang dan juga Kuala Langat, begitu juga dengan Sepang. Kalau di Negeri Sembilan, kabarnya di Port Dickson juga mengalami amaran ribut petir yang perlu berada dalam keadaan waspadalah. Yang lain-lain alhamdulillah setakat ini kita harapkan yang terbaik. Cuaca begini dikabarkan sehingga mungkin selepas bulan puasa. Jadi apa sekalipun perancangan anda, pastikan perjalanan anda itu dapat dirancang dengan baiklah kan, satu persatu insya-Allah. Hari ini sebenarnya kita nak kongsikan beberapa tajuk yang mungkin membuka mata kita juga sebagai rakyat Malaysia. Ini berkenaan dengan isu rumah. Kalau cakap pasal rumah kat Malaysia ni, harga dia boleh tahan mahalnya. Ada kata kalau nak beli rumah kat Malaysia ni kena betul-betul mampu, rasa mampu, sebab harga rumah di Malaysia memang sangat-sangatlah tidak mampu milik oleh kita yang mungkin banyak pengkelasan grade-nya, ada yang B40 dan M40 dan sebagainya. Tapi kita akan bincangkan bagaimana isu rumah bertingkat ini yang kita akan kupas lebih lanjut. Kenapa sebenarnya rumah di Malaysia ni sangatlah mahal. Okey, boleh kongsikan juga pendapat anda bersama dengan kami di Facebook kami nanti di slot yang seterusnya untuk kita kongsikan berkaitan dengan isu tersebut. Tapi sebelum tu kita nak kongsikan bersama dengan anda eksklusifnya tim MHI berkesempatan untuk melihat kepada pengoperasian KM Tun Fatimah yang kalau mungkin diimbas kembali diluncurkan pada Oktober 2022. Tapi belum ada lagi bagaimana kita melihat secara langsung kan. Kesempatan ini dapat diraih oleh kru MHI. Afiq bersama-sama dengan kru kami yang bersama dengan di sana untuk melihat bagaimana kapal peronda baharu milik Maritim Malaysia ini melakukan pemantauan di Laut Cina Selatan. Sama-sama kita saksikan. Airnya nampak tenang, namun tidak sedikit pun melekakan anak-anak kapal untuk membuat pemantauan dan bersiap siaga terhadap sebarang ancaman di lautan. Setiap kali ada kapal kecil atau besar yang berlayar berdekatan, pemerhatian akan dilakukan melalui radar serta lensa binokular bagi menjamin keselamatan serta keadaan yang baik.
Hampir 2 dekad Gah membelah samudera. Begitulah tugas mengawal dan memantau perairan negara yang cukup mencabar buat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau singkatannya Maritim Malaysia. Kru MHI antara pengamal media pertama di Malaysia yang diberi akses secara eksklusif bersama kapal maritim KM Tun Fatimah. Istimewanya, kami berkesempatan untuk melihat bagaimana kapal ini memberi nafas serta cerminan baru terhadap pengawasan perairan negara kepada masyarakat. Kapal yang boleh menempatkan sebanyak 70 orang anak kapal dalam satu-satu masa operasi, KM Tun Fatimah dilengkapi dengan peralatan dan fasiliti serba canggih sebagai sebuah jentera terkini dalam inventory aset maritim Malaysia. Memulakan operasi pertamanya secara rasmi pada 18 Januari lalu, KM Tun Fatimah ditugaskan untuk melakukan pemantauan di perairan Sarawak, khususnya Laut Cina Selatan. Lieutenant Maritim Wirentino Martin antara individu penting yang bertanggungjawab untuk mengawal pergerakan kapal. Memegang jawatan sebagai Timbalan Pegawai Navigasi, beliau sentiasa peka dengan kewujudan setiap kapal di sekitarnya bagi mengekang pencerobohan asing ke laut negara. Dengan bantuan anak kapal dari tim anjungan, komunikasi antara kapal asing akan dilakukan bagi mengetahui tujuan serta motif pelayaran. Dilengkapi dengan radar berfrekuensi tinggi seperti radar X dan S-band, rondaan mampu bergerak secara meluas sekaligus memperkasakan lagi sistem pengoperasian. Setiap anggota di tim di anjungan mempunyai tugas dan tanggungjawab tertentu. Sebagai contoh, pegawai navigasi, dia bertanggungjawab untuk mengumpul maklumat daripada anggota-anggota lain dan memastikan keselamatan kapal. Terdapat anggota yang menjalankan tugas sebagai radar plotter, memastikan kedudukan kapal selamat, dan juga ada petugas komunikasi yang bertanggungjawab untuk berkomunikasi dengan kapal-kapal di sekitar bagi mengetahui tujuan, intention daripada kapal-kapal tersebut agar kita dapat navigate kapal dengan selamat. Sewaktu keberadaan kami di atas kapal, sebuah bot nelayan telah menarik perhatian anak kapal kerana kelihatan sedikit mencurigakan. Sekiranya ada kapal asing yang tidak memberi kerjasama atau tidak mampu memberi asbab pelayaran yang munasabah, pasukan lain yang digelar team boarding akan dihantar untuk memeriksa kapal tersebut. Sebelum memulakan operasi, tim boarding akan berkumpul terlebih dahulu bagi mendengar taklimat serta arahan ringkas tentang aktiviti penggeledahan. Kemudian, bot jenis Fast Interceptor Craft akan diluncurkan keluar daripada KM Tun Fatimah sebelum dihantar ke kapal asing yang menjadi sasaran untuk diperiksa. Tindakan pantas tim boarding untuk terus keluar dan memeriksa bot nelayan tersebut benar-benar membuat kami kagum, sekaligus membuktikan keseriusan serta amanah yang dipikul dalam memperkukuhkan keselamatan perairan Malaysia. Jika kapal ini tidak dapat merapat ke kapal yang kita syaki melakukan kesalahan, maka kita akan deploy bot daripada stern kapal, tim boarding, tim menggeledah akan menaiki kapal dan menuju ke kapal yang ingin kita geledah. Kita juga mempunyai helideck, which is kapal ini mempunyai capability untuk mendaratkan helikopter di atas kapal. And then kita juga ada meriam Excelsen. Meriam ini kita gunakan jika berlaku ancaman daripada kapal-kapal yang melakukan aktiviti jenayah. Ini adalah antara keistimewaan ataupun fasiliti yang ada di KM Tun Fatimah, iaitu Fire Fighting System ataupun lebih mesra dengan panggilan FIFI System.
Dengan hanya menggunakan enjin kapal, ia akan mengepam air laut untuk memadam kebakaran sekiranya berlaku pada kapal lain ataupun pada platform minyak. Dan apa yang lagi istimewa, PV sistem ini dikawal menggunakan alat kawalan jauh dan boleh mencecah jarak sehingga 100 meter dan ketinggiannya 50 meter. Lebih dikenali sebagai kapal peronda luar pesisir pertama OPV-1 sebelum ini, nama KM Tun Fatimah diilhamkan daripada seorang Serikandi tersohor pada abad ke-16 zaman Kesultanan Melayu, sempena sifat keberaniannya mendepani musuh demi menjaga kedaulatan tanah air. Majlis penamaan disempurnakan oleh isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail di Jati Lembaga Pelabuhan Kuching, Sarawak pada 2 Mac lalu. Dibina menggunakan reka bentuk kapal Belanda Damen 1800 berukuran 83 meter panjang dengan lebar 13.7 meter. KM Tun Fatimah berkeupayaan melakukan operasi di laut dalam jangka waktu 21 hari tanpa ulang bekal. Perjauhan daripada keluarga dalam satu tempoh yang lama pastinya menjadi fasa yang sukar dan memenatkan. Oleh itu, menu juada yang disediakan di atas kapal sepanjang waktu bekerja memainkan peranan yang amat penting bagi meningkatkan semangat dan moraliti anak-anak kapal. Tanggungjawab ini digalas oleh Laskar Kelas 1 Maritim Nur Adila Anwar, 27 tahun, bagi memastikan setiap sajian yang tersedia menepati citarasa semua kru kapal. Sebelum berlayar, menu serta bahan masakan selama 1 bulan akan dirancang dan dibeli dengan lebih awal sebelum meninggalkan darat. Langsung tidak merasa beban, sebaliknya anak keempat daripada 5 beradik ini berasa puas dan gembira setiap kali air tangannya mendapat pujian dan dinikmati ramai. Masing-masing jauh dengan keluarga, 14 hari tinggalkan anak bini tanpa kabar berita betul. Jadi untuk buat kerja ni, makanan salah satu yang pembakar semangat lah. Sebab tu kami pelbagaikan makan. Ada makan burger, ada buat chicken chop, ada buat lamb chop atau ikutlah yang mana yang sesuai untuk dimakan lah. Dia jadi satu kepuasan bila kita masak, dia makan sampai habis. Lepas tu dia kalau tak cukup tu jadi lagi macam sedap lah maksudnya masa tu kita masak kan. Kalau darat tak bergerak lah dia cakap. Tapi kalau kapal ni dia bergantung pada keadaan laut dan bila laut teruk, macam saya mabuk. Jadi saya perlu berlari lah untuk muntah dan naik semula untuk sambung kerja. Tapi kena pastikan kerja siap. Kami juga berpeluang untuk melihat keadaan di bahagian enjin atau lebih sinonim sebagai jantung kepada sesebuah kapal. Di sini kami bertemu dengan seorang lagi karakter penting dalam KM Tun Fatimah, iaitu Pegawai Waran 1 Tek Maritim Muhammad Yusof Abdullah, jurutera enjin kapal. Sebagai anak kapal paling senior di KM Tun Fatimah, lelaki berusia 56 tahun ini sentiasa tenang ketika melakukan kerja serta pemeriksaan terhadap enjin kapal, terutama terhadap suhu dan tekanan. Bunyi bising pada bahagian enjin memaksa kami untuk menutup telinga, tetapi tidak sedikit pun mengganggu konsentrasi Yusof untuk memerhati setiap satu komponen supaya dapat digunakan secara optimum. Kapal Tun Fatimah ni berbeza dengan kapal-kapal lain. Sebab kapal ni adalah dia more kepada merchant ship. Sistem dia more kepada kapal dagang lah. Okay. Dia banyak menggunakan sistem elektronik. Berbeza dengan kapal-kapal lain. Di mana kapal-kapal lain dalam perkhidmatan dahulu saya, kapal banyakkan sistem dia adalah secara manual. Tapi yang ni pasal saya kena belajar lebih lagi lah tentang sistem ni. Mampu mencapai kelajuan sehingga 21 knot, keupayaan dan reka bentuk kapal ini menyebabkan gelombang laut terasa hanya seakan gegaran kecil. Sesuai dengan kemajuan teknologi masa kini, KM Tun Fatimah menjadi aset kebanggaan negara yang mampu membawa kesejahteraan melalui penguatkuasaan undang-undang di perairan negara. Itu dia, banggalah kita kan bila kata ada OPV1 ni merupakan antara OPV maritime yang ada 5. Setakat ni sebelum ni kita ada KM Arau, kita ada Pekan, kita ada KM Langkawi dan juga Banggi. Ini yang kelima setakat ini.
Beruntunglah ya wartawan berada di situ, katanya tidur juga dalam kapal tu 3 hari malam. Gitu kan. Afiq, untunglah Afiq. Kita teringat nak tengok kat mana tempat Afiq tidur kan. Okey, itu dia perkongsian eksklusif dari kami dan juga tim Malaysia hari ini. KM Tun Fatimah, pengoperasian mengawal perairan Laut Negara, terutama sekali kapal peronda yang menjaga Laut Cina Selatan. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak minta anda semua untuk turut serta bersama dengan kami dalam perbincangan berkaitan dengan isu rumah bertingkat. Apakah yang dialami oleh anda semua? Mungkin dalam proses membeli rumah. Betul. Ataupun yang masih sedang lagi dalam perjalanan untuk mendapat solusi. Kita sama-sama bincangkan dalam perbincangan seketika nanti. Baik, selepas ini. Tapi jangan lupa titipkan apa saja pandangan dan juga soalan kepada kami selepas ini. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini bersama Farah juga Anim. Kita tadi dah cakap dah, kita nak bicarakan berkenaan dengan isu rumah bertingkat. Sebab banyak sangat isu yang sebenarnya kita boleh bicarakan berkenaan dengan ini. Okey, jadi untuk itu sebagai pembukaan untuk perbincangan kita, jom sama-sama kita saksikan sedikit laporan berkaitan dengan isu perumahan bertingkat yang disediakan oleh wartawan kami Asri. Saksikan. Isu perumahan bertingkat masih belum menemui noktahnya. Biarpun pelbagai inisiatif dijalankan pihak bertanggungjawab, akan tetapi kewujudan faktor sampingan merencatkan segala usaha. Projek perumahan terbengkalai. Tahukah anda, pada November tahun lalu, Task Force Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai di bawah Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT menyasarkan 20 projek perumahan terbengkalai di seluruh negara dapat diselesaikan tahun depan. Ini bermakna masih banyak lagi kawasan perumahan yang belum siap sepenuhnya. Adakah ia juga diklasifikasikan sebagai projek sakit? Projek sakit adalah aktiviti pembangunan yang mengalami kelewatan melebihi 30% berbanding kemajuan sepatutnya atau telah tamat tempoh perjanjian jual beli PJB. Melalui kementerian tersebut, terdapat sebanyak 18 projek program perumahan rakyat Satu Malaysia Prima yang sedang dibina di seluruh negara dikategorikan sebagai projek sakit atau bermasalah. Walau bagaimanapun, sudah dijamin 10 daripadanya akan selesai dalam tempoh setahun. Bagaimana pula dengan perumahan yang sudah siap sepenuhnya tetapi masih belum ada pembeli? Melalui Keratan Akhbar, rumah yang berharga RM500,000 dikatakan tidak laku. Mungkin faktor demografi dan juga harga yang dikenakan mendalangi isu berkenaan. Pembeli juga mengalami dilema dengan nilai yang ditawarkan oleh pemacu. Harga rumah meningkat, pendapatan isi rumah pula masih setara. Soal kemampuan memiliki kediaman pula, inisiatif untuk membantu pembeli rumah pertama khususnya golongan B40 antara langkah dilakukan oleh kerajaan adalah kerjasama dengan Kementerian Kewangan dengan melancarkan Pembiayaan Perumahan Malaysia IPIA. Pelbagai usaha diketengahkan bagi menoktahkan semua permasalahan dan pastinya setiap isu yang berbangkit menuntut waktu untuk diselesaikan. Diskusi kali ini menerusi perincian solusi yang boleh membuka mata semua pihak. Okey, kita faham keadaan anda di rumah dan begitu juga keadaan kami di sini. Tertanya-tanya, jadi rumah yang dibuat sekarang ini adalah untuk siapa? Kerana semuanya RM500,000 dan ke atas. Nak dibandingkan balik dengan payslip ataupun gaji kita kan, sememangnya tak mampu untuk menanggung bebanan pinjaman. Jadi semakin lama semakin banyak rumah yang ada yang terbengkalai, yang tak laku. Apa lagi? Pelbagai soalan yang terbuku di hati yang ingin ditanyakan. Mungkin juga dalam fasa perbincangan ini kita akan ada satu persatu untuk disantuni. Kalau mungkin anda ada soalan ataupun pandangan, boleh kongsikan juga bersama dengan kami. Okey. Baik, kita nak perkenalkan tetamu kita hari ini, iaitu Encik Muhammad Rodi Ismail, merupakan Presiden Persatuan Juruukur Tanah Bertauliah Malaysia. Terima kasih bersama dengan kami, Encik Rodi. Dan juga Muhammad Razwan Abdul Rahman, merupakan Setiausaha Persatuan Penduduk PPR Pekan Kepong. Baik, kalau kita cakap rumah bertingkat ni, dia ada flat, dia ada apartment, dia ada kondominium. Jadi kita boleh sentuh satu persatu lah ya. Tadi kita dah lihat sedikit laporan yang kita kongsikan berkenaan dengan harga RM500,000 kadang-kadang harganya tak munasabah juga. Kadang-kadang fikir kalau gajinya berapa, memang tak bolehlah dapat pinjaman bank dan sebagainya. Yang kita tahu syarat-syarat sekarang ni pun yang dikenakan oleh bank sangat ketat. Saya nak tanya dulu pandangan Cik Muhammad Rodi berkenaan dengan isu rumah bertingkat yang harganya semakin lama semakin tidak masuk akal.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, berkaitan dengan perumahan bertingkat ni, saya petiklah kata Maybank Investment Bank ada menceritakan bahawa daripada statistik dia kata pinjaman dia kata setakat Oktober 2023 80% ditolak. Ya. Okey. Isu dia adalah pertama bila perumahan bertingkat di bandar ni dari segi harga tanah melambung. Jadi developer pun tidak mampu untuk orang kata mengadakan perumahan yang di bawah pada 500,000 kan. Jadi pada statistik juga pada 2023 mengatakan bahawa pelancaran skim-skim baru perumahan berkurang sebanyak 58% berbanding pada tahun 2022 71%. Jadi benda tu dah orang kata apa demand dah tak ada untuk pembelian rumah tu. Jadi pada pembeli memang merasakan benda tu terbeban lah kan, sebab dari segi orang kata household, dari segi kebolehsampaian, lokasi semuanya dah tak berbaloi untuk dibelilah. Itu di peringkat ni. Tak berbaloi untuk dibeli itu antara isu utamanya lah kan, sebab kalau 500,000 dan ke atas. Ni cerita pasal rumah-rumah yang memang kononnya dihaskan kepada mereka yang berpendapatan rendah. Okey? Ni nak cerita rumah yang tu. Itu pun kita tak mampu nak beli sekarang ni kan. Rumah-rumah prima contohnya rumah-rumah yang memang ada dihaskan dan sebagainya, banyak yang sakit, banyak yang gagal, banyak yang tak terbengkalai, yang tak dapat nak dibina. Sebenarnya isu apa yang mungkin boleh dikongsikan oleh Encik Razwan kita sebagai salah seorang yang saya rasa dekat dengan isu-isu ini mungkin nak kongsikan juga bersama dengan kami. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi selamat berpuasa. Dia berkenaan dengan rumah prima ni pun, kemampuan untuk memiliki rumah prima ni pun saya rasa kebanyakan penduduk tak mampu. Dengan gaji asas 1,500 ke 2,000 atau ke 3,000, bila kita hantar permohonan pada bank, bila bank tengok komitmen gaji dengan motor, dah ada pinjaman lain kan? Dah ada pinjaman lain. Macam mana kemampuan penduduk ni untuk beli rumah tu memang tak ada. Kemampuan tu memang tak ada. Bila harga, tapi itulah kan, dalam menuju ke arah pemodenan, kemajuan. Sesuatu bandar tu harga dia akan meningkat. Tanah akan meningkat, rumah pun akan meningkat. Dan biasanya yang tak mengejar kemajuan dalam ekonomi peribadi ataupun keluarga, dia akan ke pinggir bandar. Itu saya rasa bukan masalah di Malaysia saja. Dunia juga begitu. Mana-mana tempat negara maju pun sama juga. Jadi tentang kemampuan jualan rumah yang sebenarnya untuk siapa dibina ni? Ya, betul. Okay, bila Cik Razwan kata rumah prima sekarang dah makin harga dia, boleh kata gila juga. Sebelum ni harga boleh kita kongsikan. Harga kalau macam rumah prima ni semua sekarang ni bagaimana pula? Sebelum ni dia bukannya rumah prima, kita panggil penjualan rumah PPR. Okey. Daripada kerajaan, daripada Dewan Bandaraya ataupun daripada pihak berkuasa tempatan. So anggaran penjualan rumah ni daripada kepada pembeli untuk penduduk B40 lah kita panggilkan. Harga dia kalau ikut dulu daripada 35 ke 42, 45, itu pun ramai yang tak mampu. Ini kan pula bila dah harga 180, 500,000 yang kita tengok dekat KL sekarang ni. Bermakna golongan-golongan yang gaji grade rendah ni, dia akan duduk di pinggir bandar. Tapi masalah dia peluang pekerjaan pula. Betul. Kan, peluang pekerjaan. Lagi satu macam kita kongsikan tadi, bergerak kepada negara maju ni, tanah melambung naik. Okey, faham. Apa kita bergerak kepada segalanya yang perlu ada status tertentu lah kan, standard tertentu. Tapi gaji tak naik ni. Kan, jadi kemampuan rakyat Malaysia untuk memiliki pinjaman, itu yang menjadi satu kekangan kepada mereka untuk memiliki rumah. Senang cerita sekarang ni mereka memang pilih untuk sewa je. Sewa seumur hidup dah ada kat dalam tanaman fikiran mereka, sebab aku memang tak akan mampu untuk membeli rumah. Ramai di antara mereka yang berkata begitu. Dari sudut pandangan Cik Rodi sendiri, apakah antara yang isu lagi dibangkitkan? Apakah antara lagi mungkin masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka sama ada dalam proses memiliki rumah bertingkat ini, ataupun kita fokuskan kepada harga-harga tanah yang melambung, kadar pinjaman yang semakin lama semakin meningkat dan sebagainya? Okey.
Saya rasa dari segi development sekarang, maksud dia instead of kita go for vertical di kawasan bandar, kita should go for horizontal. Maksud dia kita kembangkan keluar pada kawasan-kawasan bandar. Okey, tapi kena perlu juga kemudahan-kemudahan asas macam LRT, monorail semua. Maksud dia benda akses ya, sebab akses tu penting sebab kalau kata dia perumahan kita orang kata horizontal maksud kita kembangkan keluar tapi dari segi kemudahan tak ada, tak boleh juga. Accessibility tak ada. Mungkin dan satu lagi mungkin peluang pekerjaan kena dikeluarkanlah. Mungkin anchor tenant yang ada di kawasan bandar kena keluar juga. Mungkin sebab kita ni di Malaysia ni pembangunan tertumpu mungkin di Lembah Kelang tapi di luar Lembah Kelang ni ada lagi orang kata apa tempat yang boleh kita bangunkan untuk orang kata kelestarian penduduk lah. Itu kan. Okey, kembangkan kelestarian penduduk ni tapi dia akan naik kos jugalah kat situ. Kan? Yang saya kira sekarang ni kawasan itu mungkin sebelum naik harga dia lain. Selepas dia dah ada macam-macam contohnya facilities di situ, dia akan harga dia lain pula. Jadi kat situ pun ada sedikit kekangan isu yang mungkin nak dikongsikan pandangan daripada Encik. Betul. Saya ambil contoh di Kepong. Sebelum ni belum ada MRT, tak banyak pasar raya yang wujud. So kadar penjualan rumah di sana harga dia tu rendah. Sekitar 180, 250 tu kira rendah. Dan sekarang ni apabila dah ada MRT dan dah ada banyak shopping mall yang berdekatan di sekitar, contoh macam belah-belah di Gombak, di Damansara Utama, kan, Wan Utama sana pun dah banyak yang itu antara kawasan berdekatan. Secara automatik harga dia bukan double, melebihi double. Saya tak tahu nak nilaikan lah. Dan sekarang ni pun harga yang terendah yang ada di Kepong pun rumah mawib RM320,000. Itu Kepong ni dah kira pinggir bandar. So macam di PPR ni pula kebanyakan penduduk dia lebih selesa menyewa daripada membeli. Sebab dengan bayaran 124 dia tak perlu fikir maintenance, dia tak perlu fikir kos lift, baiki lift ataupun lampu di koridor, semuanya akan ditanggung oleh kerajaan. Jadi ada isu bila kerajaan tawarkan membeli rumah PPR ni, peratusan saya ambil di Kepong, saya tak ambil yang lain, saya kecilkan skop di Kepong. Peratusan penduduk yang nak membeli tu hanya 46%. Walaupun harga rumah tu hanya RM35,000. Sebab kadar maintenance tu akan naik bila fasiliti tu semua dah ada kan. Semua akan ditanggung oleh owner lah. Betul. Kan. Jadi mereka mengambil kira kos-kos kehadapan itu. Okey, bila cakap berkenaan dengan maintenance ni, kita berbalik kepada Encik Muhammad Rodi. Kita tahu kalau macam kondominium kan RM500,000 itu nak dapatkan satu berapa pinjaman. Kalau layak, okey. Tapi nak masuk rumah pun macam-macam duitnya lagi. Dari segi maintenance kita tahu kondominiumnya kalau kata sebulan 300 lebih 400. Begitu. Bagaimana sebenarnya bagi pendapat Cik Rodi sendirilah penyelesaian terbaik sebenarnya? Sebab kalau tadi kata buat rumah ni untuk siapa? Kan? Buat rumah banyak-banyak, yang ni tak terjual lagi, bangun lagi yang lain. Jadi bagaimana? Di mana sebenarnya ada jalan penyelesaian yang boleh membantu? Okey, dari segi orang kata perumahan yang dirancang lah. Okey, kadang kita kata ini untuk siapa? Tapi sebenarnya dia berdasar kepada supply and demand lah. Okey. Jadi dari segi kemudahan yang ada sebab mungkin orang kata terpaksa untuk orang kata untuk hidup. Itu je yang the market value yang dia boleh afford lah. Cuma maksud dia mungkin dari segi untuk memudahkan orang memiliki rumah, mungkin di pihak kerajaan mungkin boleh orang kata ada dari segi subsidi serta benda lah. Memang kita jangka macam tuan kata tadi, maintenance tu adalah satu benda yang membebankan. Pasal pada asalnya dia kata ingat bayar monthly aja. Maintenance bulanan tak ada. Tapi facilities tu tidak kena bayar. Jadi maksud dia kalau kata projek macam apartmen kondominium pun ada masalah, yang PPR pun ada masalah. Sebab yang bila kondominium dia kena bayar maintenance. Tapi untuk pihak yang PPR nak maintain kemudahan tu sebab tak ada orang nak bayar. Jadi bila kerajaan ataupun developer buat rumah, kita kata untuk siapa?
memang untuk orang yang mampu lah. Kalau yang tak mampu mungkin kata nak tinggal di luar bandar, nanti akses ke bandar tak boleh. Jadi end up dia kita semua orang adalah orang terpengguna yang akan inilah terkesan daripada benda-benda itulah. Akhirnya ratusan yang mampu itulah yang minimum Siapakah yang mampu kan? Sebenarnya saya kira persoalan di sini dan isu yang terbesar adalah kemampuan rakyat Malaysia untuk memiliki rumah. Mungkin Cik Razwan nak kongsikan juga sebagai setiausaha penduduk ini apa cadangan? Sebab kita tak naklah kan perbincangan kita ni hanyalah kita mengadu domba semata-mata, tapi tidak ada cadangan untuk mungkin salah satu yang boleh diusulkan dengan cara seimbanglah. Kalau kita dah ada aduan, kita mungkin ada cadangan juga untuk solusi-solusi mendengar kepada luahan ataupun rintihan daripada penduduk. Cadangan saya lah kan, kebanyakan rumah yang tak dimiliki ni, cubalah pihak bank ke ataupun pihak kerajaan ni buat satu resolusi yang mana ikut sistem seperti sewa beli. So bila sewa dan beli ni, kemampuan daripada segi kewangan dan terutama sekali perbandingan slip gaji itu untuk tahap untuk membeli itu dia lain sikit. Maknanya syarat-syarat dia agak longgar daripada ada kelonggaran sikit. pertama. Dan kalau boleh kerajaan sediakanlah untuk yang macam PPR ni, penduduk-penduduk di PPR ni satu macam dia panggil pembiayaan, cara pembiayaan kepada kerajaan, bukan pada bank, kepada kerajaan. Sistem macam bank, cuma bayaran kepada kerajaan terus dan undang-undang mengikut undang-undang bank. Tetapi bila dah kerajaan tu dia mungkin ada kurang sikit dia punya syarat dia. Kena ada satu sistem yang dapat menampung kemampuan segelintir kategori rakyat ni lah. Sebab kita tak nak nanti orang yang B40 ni sampai bila-bila anak dah besar dan sebagainya tak ada lagi rumah. Cik Rudi, mungkinlah bila kata macam kita ada pelbagai kategori dan sebagainya kan. Kita ada flat, kita ada apartmen, kondominium macam mana kita dah bagi tahu tadi. Seperti mana yang Cik Razwan cakap tu kan, perlunya ada sistem. Tadi Cik Rudi mengangguk. Jadi mungkin Cik Rudi pun ada. Maklum balas sebenarnya apa lagi sebenarnya perlu wujud dalam menyelesaikan ni. Pada pendapat saya lah maksud dia, pertama macam saya idea tadi, maksud dia pertama kita instead of kita tertumpu di kawasan bandar, kita kena orang kata bandarkan yang desa punya. Maksud dia instead of vertical kita horizontal kan, maksud dia kita keluar kan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah dari segi sebab bila perumahan bertingkat ni dia melibatkan orang kata infra ataupun facilities yang perlu ada macam lift, orang kata macam surau masjid, semua perlu ada. Jadi apa yang dicadangkan pertama, orang kata konsep yang macam Cik Razwan kata tu memang betul. Maksud dia rent to own, maksud dia kita sewa, lepas tu akhirnya kita ni mungkin jangka masa tu pun kena dipanjangkan, maksud dia kan. Kemudahan pembiayaan pun mesti dipermudahkan, maksud dia guarantor bank government bahawa kita akan orang kata membayarlah benda tu. Yang kemudiannya maksud dia mungkin pada permulaan mungkin yang couple yang baru kahwin mungkin dia unit yang kecil lah. Macam sekarang paling minimum 600 square feet. Kalau kata berkembang family ada 5 dah tak mampu duduk lah. Mungkin pergerakan dia permulaan dia buat mungkin yang 600 square feet, tapi selepas tu dia terpaksa pindah lah. Maksud dia bukan selama-lamanya dia tinggal di unit yang inilah. Kan? Okey, saya pasti anda juga di rumah turut serta merasai ini merupakan isu yang macam tidak berkesudahan. Namun begitu mungkin kita nak raikan mereka yang komen di Facebook. Madihah Nur Madinah Mustafa, mungkin boleh beli rumah lelong dulu. Hari tu jumpa area Kajang bawah 200k tapi flat 5 tingkat, tak ada lift dekat MRT Sungai Jernih. Kadang-kadang kata kita cakap pasal kemudahan kan. Kemudahan betul juga. Pilihan lah kan. Tapi inilah isu yang rumah perumahan bertingkat ni memang kita kena fokuskan juga. Kita kena perhalusi sedikit lah. Terima kasih banyak-banyak. Tak ada lift, kalau kita sihat, kita tak ada anak kecil dan sebagainya, insya-Allah. Tapi itulah keadaan tu kan. Keadaan tu. Betul-betul. Okey, terima kasih. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita, Cik Muhammad Rudi Ismail, Presiden Persatuan Juruukur Tanah Bertauliah Malaysia, dan juga Muhammad Razwan Abdul Rahman, Setiausaha Persatuan Penduduk PPR Pekan Kepong. Sebenarnya saya berbesar hati sebab dijemput hari ini, sebab hari ini adalah Global Surveyors Day. Okey. Jadi seluruh dunia surveyor meraihkan
Hari Juruku hari inilah. Okey, selamat Hari Juruku. Selamat Hari Kesedaran Dia macam hari ulang tahun. Hari menghargai profesion Juruku. Memang tarikh ni. Memang tarikh ni. 21 Mac. 21 Mac. Ingat 21 Mac Hari Juruku. Okey. Kita nak ucapkan salut juga kepada warga-warga Juru Ukur yang berada di sini. Ada juga yang mengiringi. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita akan berkongsi bagaimana medium ataupun platform untuk anda berkongsi dana. Sekali lagi seketika nanti Malaysia Hari Ini. Baik, 10.12 minit pagi. Selamat pagi kepada anda semua yang baru saja bersama dengan kami. Baiklah, salam Ramadan kepada mereka yang mungkin tak berkesempatan untuk kita mengucapkan kepada anda yang menyambutnya. Dan pastinya bulan-bulan Ramadan ini kesempatan yang akan diambil adalah untuk mereka menyalurkan sedikit sebanyak apa yang anda ada untuk mereka yang lebih memerlukan. Kita nak cerita tentang wakaf dan dana. Mungkin ada pendekatan yang di mana anda mengambil wakaf tertentu. Cuma nak dikongsikan di sini kalau mungkin idea yang baik adalah berkongsi untuk dana pembinaan masjid. Masjid kat mana? Ini dia berkaitan dengan rumah saya je. Masjid Sarjana Puchong Selangor. Masjid Sarjana Puchong Selangor. Kita bersama dengan siapa lagi kalau bukan Ustaz Hanafiah Malik selaku Duta Pembinaan Masjid Sarjana Puchong. Dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih sangat-sangat bersama dengan kami. Nak cerita tentang pembinaan ataupun wakaf dana ni, nak mengajak mereka untuk bersama-sama pastinya sedikit pengenalan dan latar belakang masjid berkenaan hendaklah dikongsikan juga kan Ustaz. Mungkin Ustaz nak mulakan dengan latar belakang Masjid Sarjana Puchong. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hidup lagi dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni kita kena banyak bersyukur dan banyak beribadah. Raja segala ibadah dalam bulan Ramadan adalah bersedekah. Sedekah selepas puasa, sedekah solat apa semua ni. Sedekah ni sebaik-baiknya untuk pembinaan masjid. Barang siapa yang membina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, nescaya Allah akan binakan sebuah maligai yang indah untuknya di dalam syurga. Barang siapa yang membina masjid, maka Allah akan membina binaan seumpamanya dalam syurga. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini sama-samalah kita berinfak untuk membina sebuah masjid, iaitu Masjid Sarjana Puchong. Masjid Sarjana Puchong ni tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dah siap dah, tapi 55%. Ya Allah, kadang-kadang kita takut nak menyumbang, takut benda itu scammer. Tapi ini dah nyata, dah siap 55%. Dan kita perlukan dana sebanyak 9.5 juta lagi. Kerana kita nak siapkan bangunan yang bakal memuatkan lebih kurang 2,000 jemaah. Kerana surau yang ada ni, ya Allah, surau diri Jumaat yang ada ni, kalau tuan tengok video ni sedih sangat. Masya Allah, sebab tak padat. Dah terlalu padat, dah tak mampu untuk menampung jemaah kerana terlalu padat. Penduduk dari sekitar ni lebih kurang 17 hingga 22,000 orang. Jadi mereka nak 17,000 ni beragama Islam, nak masuk dalam surau, tengok sampai nak semayang kat mana macam tu. Tengok ya Allah, bila semayang Jumaat macam tu, bila semayang raya pun begitu, bila semayang dalam bulan Ramadan lagi menyedihkan. Jadi apa yang saya sampaikan, rebut peluang ni tuan-tuan. Tuan-tuan menonton TV Al-Hijrah, TV 3 pada hari ini bukan satu kebetulan, tapi ianya takdir dari Tuhan. Jom pujuk hati kita, rebut peluang yang ada. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bakal bina untuk memuatkan 2,500 orang jemaah di tanah seluas 7 ekar. Dalam masa yang sama, kita ni dapat berdaftar dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Dan Perbadanan Wakaf Selangor ni, kita tuan-tuan boleh menyumbang dan dapat pengecualian cukai lagi. Masya Allah, resit ini kalau sumbangan tuan-tuan RM300 ke atas. Dan kalau kita dapat lihatlah, tuan-tuan, yang paling menyedihkan satu hal yang Ustaz rasa sedih, selepas imam baca kutubah, kalau hari Jumaat, imam baca kutubah, lepas tu imam terpaksa beredar dan pergi ke hadapan saf masjid dan kemudiannya melakukan ibadah. Melakukan solat berjemaah, solat Jumaat. Tengok tuan-tuan, 55% siap dah. Allahu Akbar. Okey. Ya Allah, seronok ni. Sangat berbeza, macam bukan berada di kawasan yang sama bila hampir 55% dah pun siap. Jadi bagaimana mungkin nak dikongsikan lagi cara yang terbaik lah kan, saluran yang paling mudah. Nombor akaun dah tertera, nombor telefon dah ada. Anda hubungi segera. Tuan-tuan dan puan-puan, 9.5 juta ni memang nampak banyak, tapi bila tuan-tuan menyumbang
ramai-ramai, paling tidak seorang 300 ke 100. Jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa infak. Rugi kita, tuan-tuan. Rugi kita. Kerana kalau kita biarkan satu hari kita ni tidak berinfak, maka kita telah mensisihkan masa di atas muka bumi. Bila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat, doa anak yang soleh. Bukan semua orang ada anak, bukan semua orang ada ilmu, tapi sedekah everyone can do. Dan tuan-tuan, Masya Allah, selama mana masjid ini terbina, orang solat di dalamnya, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Rebut peluang ni sementara Ramadan masih ada. Kerana sedekah dalam bulan Ramadan, pahalanya berganda-ganda. Tuan-tuan, pujuk hati kita, ingat satu hadis Nabi Muhammad SAW, mereka yang suka bersedekah dicintai Allah, disayangi makhluk, dekat dengan syurga, jauh dari neraka. Mereka yang kedekut dibenci Allah, dibenci makhluk, dekat dengan neraka, jauh dari syurga. Rebut, Ramadan telah ada di hadapan mata, peluang telah tertera. Rebut peluang ni tuan-tuan, hubungi kami segera dan berinfak sekarang untuk pembinaan Masjid Saujana Puchong. Ya, dan seperti mana yang anda dapat saksikan, kalau mungkin terlepas, boleh saksikan kami di Malaysia Hari di Facebook. Boleh tengok screenshot cepat-cepat, ambil gambar apa sahaja cara sekalipun. Ada QR pun yang disediakan untuk lebih mudah. Tidak kira berapa sahaja sumbangan anda, insya-Allah kalau mungkin bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan lagi kan. Benar. Kalau selalu jumpa Ustaz bukan waktu bulan Ramadan, masih lagi bersedekah, masih lagi melakukan wakaf, tapi kalau di bulan Ramadan mungkin double Ustaz, insya-Allah. Kan, insya-Allah lagi 9.5 juta. 9.5 juta. Insya-Allah. Kita harapkan yang terbaik untuk Masjid Saujana Puchong Selangor. Dapatlah saya merasa saya warga-warga di kawasan situ juga. InsyaAllah siap 2024 InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sehingga kita bertemu lagi untuk medium-medium dan juga platform yang terbaik untuk bersama dengan penonton. Ustaz Hanafiah Malik, Duta Pembinaan Masjid Saujana Puchong. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Baik, itu dia. Kita nak ajak lebih ramai lagi berinfak di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan ini. Jadi kita nak terus bincangkan berkenaan dengan tajuk kita, iaitu hebatnya dia di sisi Ramadan. Kita nak perkenalkan terus tetamu kita pada hari ini, iaitu Ustaz Iqbal Zain, Duta Yayasan Mihrab. Okey Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz, Ramadan baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Ustaz, tajuk kitanya hebatnya dia di sisi Ramadan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, sahabat-sahabat yang dirahmati dan diberkati Allah SWT sekalian. Hebatnya dia di sisi Ramadan. Dia itu merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang teragung Rasulullah SAW. Kita adalah umat yang sangat beruntung, sangat bahagia. Kita diturunkan kitab yang terakhir daripada Allah SWT. Kitab yang paling sempurna diturunkan kepada penutup segala kenabian Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quranul Karim. Dan kalau kita tak dapat lihat Rasulullah, kita tak sempat jumpa Rasulullah,
tak sempat nak tengok mukjizat-mukjizat yang ada pada diri Nabi SAW. Terbelahnya bulan, keluarnya air daripada jari jemari Rasulullah SAW, binatang bercakap dengan Rasulullah, pokok datang kepada Rasulullah SAW. Tetapi kita, di hadapan kita ada mukjizat yang lebih agung, lebih daripada itu semua, iaitu Al-Quran. Kerana itu ulama mengatakan apabila kita baca Al-Quran, seolah-olah kita melihat Rasulullah SAW. Dan apabila seseorang membaca Al-Quran, dia mendekatkan dirinya dengan Allah SWT melalui kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW adalah Quran yang bergerak, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam bulan Ramadan, ini adalah sesuatu tidak dapat dipisahkan dengan Al-Quran. Kerana di dalam bulan ini diturunkan Al-Quran, maka seseorang yang apabila berada dalam bulan Ramadan, maka dia banyakkan, dekatkan diri dia melalui Al-Quran, maka dia akan mendapat meraih keredaan Allah SWT yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni kalau kata cakap pasal bulan Ramadan ni, pastinya ramai berlumba-lumba untuk khatam Al-Quran. Mungkin Ustaz ada tips, Ustaz, kita nak khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan ni? Baik, pertama sekali kita hendaklah mengingati dan mengetahui bahawa fadilat tadarus Al-Quran itu adalah suatu sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, Allah Taala kurniakan 100 pahala mati syahid, seperti mana disebutkan dalam hadis dengan sanad yang kuat. 100 pahala mati syahid apabila kita hidupkan sunnah tadarus, seperti mana Rasulullah SAW pernah menghidupkan amalan tersebut antara beliau dengan malaikat Jibril alaihi salam. Dan tadarus daripada perkataan dars, iaitu kita saling belajar, mempelajari antara satu sama lain. Maka seseorang bertadarus, dalam ayat dalam hadis bagi tahu bahawa rahmat Allah akan turun dan malaikat akan bersama-sama dengannya. Okey. Dan kalau kita cakap berkenaan dengan tadi, kita tahu kita ajak berinfak dalam Ramadan, kan, baca Al-Quran, dekatkan diri dengan Al-Quran. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak cakap kita perlu bermujahadah di bulan Ramadan ni dan melalui amalan berinfak? Baik, di sini saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Taala mengenai kempen membina aset-aset Islam oleh Yayasan Mihrab, yang mana kami mengumpulkan dana untuk membantu pembinaan masjid-masjid dan juga madrasah. Dan apa yang sekarang kami sedang tumpu adalah pembinaan masjid Sungai Ramal Dalam bernama Masjid Al-Falah di Sungai Ramal Dalam Kajang, yang mana telah bermula pembinaannya sejak 2016, tetapi disebabkan pandemik COVID-19 dan sebagainya yang menyebabkan tergendala, dan kami masih memerlukan kos untuk menyiapkan pembinaan masjid ini, kerana masjid yang lama sudah tak dapat tampung lagi kerana jemaah yang sudah semakin ramai dan semakin sempit, dan kami perlukan masjid yang lebih luas dan dapat memberikan kemudahan yang baik kepada jemaah yang hadir, yang mengimarahkan rumah Allah SWT. Maka saya ingin mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menyumbang kepada dana ini. Anda boleh lihat di kaca TV anda boleh screenshot ataupun ambil gambar akaun bank yang tertera di sana, ataupun anda boleh scan QR code di situ untuk tetapkan pakej infak yang anda ingin berikan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan keberkatan dan lipat kali ganda rezeki kepada kita di setiap ringgit yang kita infakkan di jalan Allah SWT. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, seluruh amal baik, seluruh kebaikan Allah Ta'ala gandakan dengan gandaan yang begitu hebat sekali. Dan lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan keampunannya melimpah ruah, rahmatnya melimpah ruah, dan Allah kurniakan pelepasan daripada azab api neraka Allah SWT. Mudah-mudahan sedekah kita itu menjadi perisai kepada kita daripada murka Allah dan daripada azab api neraka Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada keberkatan ni, Ustaz. Dengan berinfak ni, mungkin kita tahu inilah dia sebenarnya bulan Ramadan ni lagi banyak lagi rezeki, lagi banyak kita menyumbang lagi banyak, insya-Allah, Ustaz. Betul. Jadi itu ke mana, Ustaz, kalau kita nak berinfak tu? Salurkan sekali lagi kepada akaun bank yang tertera di kaca TV anda, ataupun anda boleh melalui laman web kami, iaitu www.infakmihrab.com. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz Iqbal Zain, Duta Yayasan Mihrab. Semoga-moga apa yang kita kongsikan pada hari ini sempena dengan Ramadan ini, kita sebenarnya menentu bagaimana kita nak hebatnya diri kita di sisi Ramadan ini. Baca Quran, dekatkan diri dengan kalam Allah, dan juga kita sama-sama berinfak, ya. Baik, kita nak teruskan di penghujung rancangan bersama dengan Anim. Silakan Anim, ada benda yang Anim nak kongsikan?
Okey, terima kasih Fariha On. Macam biasa, di hujung-hujung ni kita nak kongsikan apa yang menarik esok. Tapi sebelum tu, jangan lupa petang esok. Betul esok? Okey, esok petang jangan lupa ramai-ramai warga Wangsa Maju. Bazar Wangsa Maju nampaknya viral. Lagi esok ada yang akan memberiakan lagi, di mana kita akan teruskan Bazar Amal Ramadan. Kita akan bersama dengan mereka yang berada di wajah-wajah poster tersebut. Siapa ada Daya tu? Bakar, ada Rina, ada juga Nas dan juga Fatri Yahya. Semua mereka ni akan berada di sana pada jam 4.30 petang. Ramai-ramailah datang. Hari tu awak dekat mana? Putrajaya betul, Putrajaya Peluh awak jual Ya Allah. Okey. Kepada mereka yang akan bersama di bazar esok, bawa duit banyak-banyak, tolonglah membantu sebab kita ni membantu asnaf yang menjual tahu nanti. Okey. Jumpa lagi esok MHI. Assalamualaikum. Bye bye.